Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri penjelasan ringkas ke atas buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Kita masih lagi dalam bab pertama, hadis larangan bid'ah selengkapnya. Di mana dalam bab ini saya tekankan bahawa jika hadis larangan bid'ah itu kita baca daripada mula sehingga akhir, kita akan faham apakah sebenarnya yang dimasukkan oleh bid'ah? Apakah sebenarnya yang dilarang? Perkara-perkara baru yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang melarang bid'ah itu. Apabila hadis larangan bid'ah itu lazimnya dibaca hanya pada rangkap yang terakhir, kerana itulah timbulnya salah faham. Kerana itulah timbulnya perdebatan. Apakah yang dimasukkan sebagai bid'ah, apakah bukan bid'ah, apakah wujud bid'ah yang baik dan juga bid'ah yang menyesatkan, ya. Jadi dalam siri sebelum ini kita telah pun mengupas rangkap yang pertama, maka kita akan meneruskan, ya, untuk hadis tersebut, ya, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau menerangkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi, bersabda dalam khutbahnya, yahmadullah wa yusni alaihi bima huwa ahlahu, baginda memuji-muji Allah dan menyanjung Allah atas apa yang merupakan haknya. Summa yaqulu, kemudian bersabda, may yahdihillahu fala mudhillalah, sesiapa yang diberi hidayah oleh Allah maka tidak ada kesesatan baginya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada hidayah baginya. Apabila disebutkan hidayah, bagaimanakah cara Allah memberi hidayah kepada manusia? Salah satu daripadanya, bahkan boleh dikatakan cara yang utama, ialah Allah memberikan kepada orang itu kerajinan, kesungguhan untuk mendekati Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk mentadabbur maksud Al-Quran dan kemudiannya mempraktikkannya dalam kehidupan. Ya, itu salah satu cara Allah memberi hidayah kepada seseorang itu, yang ini melalui kitabnya sendiri, yang ini Al-Quranul Karim. Allah akan menjadikan seseorang itu rapat, hampir rajin untuk membaca Al-Quran, kemudian mentadabbur ayat-ayatnya dan mempraktikkan dalam kehidupan. Maka tidak asinglah apabila setelah rangkap itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan, inna asdaqal hadisi kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitab Allah, yakni Al-Quran. Wa ahsanal hadi hadiyu Muhammadin, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam rangkap sebelum tu Rasulullah SAW menerangkan bahawa sesiapa yang diberi hidayah oleh Allah maka tidak ada kesesatan baginya. Apakah sumber hidayah tersebut? Salah satu daripadanya, bahkan yang utama, ialah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, kerana itu dalam rangkap seterusnya baginda bersabda, sesungguhnya sebaik-baik perkataan ialah kitab Allah, dan sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik hidayah adalah hidayah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu barulah baginda menyambung dengan bersabda, wa syarrul umur muhdasatuha, dan seburuk-buruk urusan adalah perkara-perkara yang baru. Apabila Rasulullah SAW mulakan dengan bab hidayah dan juga kesesatan, kemudian menerangkan tentang Al-Quran dan Sunnah, kemudian dilanjutkan dengan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru, maka kita dapat tahu bahawa perkara baru yang baginda masukkan itu merujuk kepada apa yang baru berbanding dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Meskipun baginda tidak menjandarkannya secara jelas, tidak menyebut secara jelas, baginda tidak berkata umpama seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baharu berbanding Al-Quran dan Sunnah.
Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baharu daripada Al-Quran dan Sunnah. Meskipun baginda tidak sebut demikian, tetapi kalau kita baca hadis ini secara keseluruhannya dan kita mengkaji serangkap demi serangkap, kita akan tahu bahawa apabila baginda bersabda dan wa syarrul umur muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baharu, maka kita tahu perkara baharu itu adalah apa yang baharu berbanding ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita ulang kaji sekali lagi. Apa nak kata? Mula-mula Rasulullah SAW menerangkan tentang hidayah Allah. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan tentang sebenar-benar perkataan ialah Al-Quran, dan sebaik-baik hidayah adalah hidayah Muhammad, yakni sunnah baginda. Kemudian baginda menerangkan bahawa seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baharu. Perkara yang baharu ni kita kata dia bukanlah umum walaupun nampak umum. Tapi sebabnya bila kita faham rangkap pertama dan kedua, rangkap ketiga ini kita akan faham bahawa yang dimasukkan oleh baginda ialah perkara baharu berbanding Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran dan sunnah ni secara ringkasnya kita boleh bagi apa? Sebab Al-Quran dan sunnah ini dia membawa kepada kita akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika seseorang itu mencipta akidah yang baharu, maka itulah yang dimasukkan dengan seburuk-buruk perkara yang baru. Contoh lain dalam Al-Quran dan Sunnah ada juga diterangkan cara-cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila seseorang itu membuat ibadah yang baharu, maka itulah seburuk-buruk perkara yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran dan Sunnah juga ada hukum hakam, hukum judi, hukum zina, hukum minum arak dan sebagainya. Maka apabila seseorang itu mencipta hukum yang baharu, kononnya berjudi itu tidak haram, kononnya lah, maka itulah yang dimasukkan sebagai seburuk-buruk perkara yang baharu. Dalam Al-Quran dan Sunnah ada juga menerangkan tentang apa yang sebut sebagai fiqh hati, ya. Perkara-perkara yang berkaitan dengan hati kita seperti sifat sabar, sifat tawakal, sifat redha, sifat cintakan akhirat, mengharapkan pertemuan dengan Allah dan sebagainya. Lalu apabila ada orang mencipta perkara yang baharu dalam perkara ini, dalam subjek ini, sebagai contoh tentang tawakal, Al-Quran dan Sunnah mengajar tawakal itu ialah berusaha terlebih dahulu, kemudian barulah berserah kepada Allah akan hasilnya. Jika ia sebagaimana yang dikehendaki, kita bersyukur. Akan tetapi jika ia tidak sebagaimana yang kita kehendaki, kita bersabar, atau lebih baik kita reda, kerana apa yang ditentukan oleh Allah itu adalah baik meskipun kita tidak nampak kebaikannya. Itu tawakal. Lalu katakan tiba-tiba ada pula orang yang berkata tawakal itu ialah hanya duduk saja, bertawakal rezeki akan datang. Ini adalah satu perkara baharu, dan inilah yang dimasukkan sebagai syarrul umur dan perkara yang buruk di dalam agama. Ya. Jadi kalau kita faham rangkap ini, sekali lagi saya tekan berulang kali. Ini kenapa? Sebab bila saya bincang bab bid'ah ini, baik dalam media sosial, baik dalam kuliah ke apa ke, ada saja orang yang akan mempertikaikan. Saya tak tahu sama ada dia ni saja nak memprovokasi atau nak mempertikaikan. Habis tu duk pakai mikrofon tu tak bid'ah ke? Membuat rakaman ni tak bid'ah ke? Menyebarkan ilmu menggunakan video, YouTube, Facebook Live tidak bid'ah ke? Ya. Sampai saya masih ingat, ya. Pernah sekali saya memberi kuliah di sebuah universiti. Okey, bila bagi kuliah tu tak adalah khusus topik bid'ah, tapi adalah masuk juga. Lalu ada seorang tu terus angkat tangan. Habis tu minum Milo tak boleh lah. Habis tu guna whiteboard dok tulis-tulis tu tak boleh lah. Habis tu nak guna projector, PowerPoint presentation semua tak boleh lah. Kita tengah cakap terus bantah depan tu. Saya pun naik hairan. Lalu saya jelaskanlah sekali lagi bahawa yang dilarang tu adalah perkara-perkara berkaitan agama, bukan dalam urusan duniawi. Tak puas hati juga, ya. Bila dah habis
majlis ilmu itu saya tanya kepada student-student yang menganjur, siapa yang tadi itu tiba-tiba membantah tidak ada adab, tidak tunggu sesi Q&A ke apa ke. Oh, mereka menjelaskan, oh yang itu tu bukan student, itu tu ustaz daripada bahagian hal ehwal pelajar. Dia dihantar untuk monitor, untuk memantau kuliah saya. Dialah yang bantah tu lah. Kata lah, nombor satu, kenapa akhlak ustaz macam tu? Nombor dua, takkanlah ustaz pun tak boleh nak bezakan lagi apa yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda melarang bid'ah di dalam Islam. Jadi perkara ni selalu berulang dalam WhatsApp group ke, dalam Facebook ke apa ke. Bila bincang bab bid'ah saja, mesti mereka akan kata, ni bawa kapal terbang tu tak bid'ah ke? Pula dah ya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanul hadi Muhammadin, kemudian baginda sambung wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk urusan adalah perkara yang baharu. Seburuk-buruk urusan itu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bererti apa-apa yang baharu daripada ajaran asal, ajaran asli dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, tadi saya bagi contohkan dalam bab akidah. Kononnya dalam bab akidah ni Allah telah menerangkan bahawa dia beristawa di atas arash. Lalu ada pula ajaran sekarang ini yang menafikan itu, lalu berkata Allah ini ada di mana-mana. Itu contoh bid'ah dalam perkara akidah. Contoh bid'ah dalam perkara ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun menerangkan lafaz-lafaz zikir selepas solat fardu. Lalu ada pula orang kita yang membuat lafaz-lafaz sendiri, ataupun dia mengambil sesuatu lafaz zikir daripada hadis Nabi, tapi yang Nabi ajar untuk dibaca pada ketika yang lain, mereka bawa masuk untuk diamalkan selepas solat fardu. Itu satu contoh bid'ah dalam bab ibadah. Dalam bab hukum, tadi saya bagi contoh yang menukar hukum, katakan perkara yang telah diharamkan seperti arak ke judi, dia menghalalkannya. Demikian juga dalam perkara fiqh hati. Tadi saya bagi contoh tentang tawakal. Ya, bagaimana tawakal itu ditukarkan kepada duduk saja menunggu rezeki daripada Allah Subhanahu taala. Itu bukan namanya tawakal. Maka bila kita telah faham ini, maka kita akan faham rangkap terakhir itu, di mana apa yang baginda sabdakan, wasyarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang baru, perkara baru berbanding ajaran asal Al-Quran dan As-Sunnah adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu dalam neraka. Rangka akhir tu, setiap kesesatan dalam neraka itu pun nanti ada kupasan tersendiri yang saya akan buat video dia yang tersendiri, insya-Allah. Jadi moga-moga dalam penjelasan ringkas ini kita dapat faham bahawa dengan membaca keseluruhan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal bid'ah ini, kita akan dapat tahu bahawa bid'ah yang dilarang oleh baginda ialah apa yang baharu berbanding Al-Quran dan Sunnah, apa yang baharu berbanding ajaran asal, ajaran tulen dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, sebenarnya kalau kita rujuk dalam lafaz lain pun, sebagai contoh dalam Sahih Muslim, walaupun dalam Sahih Muslim hadis ini lebih ringkas, tapi ia tetap juga ada Al-Quran dan Sunnah. Okay, sebagai contoh dalam Sahih Muslim, hadis nombor 1435, atau dalam penomboran yang lain hadis nombor 867, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Jadi hadis ini jangan baca wasyarrul umur muhdatsatuha saja, tapi baca daripada awal. Maka sesungguhnya sebaik-baik hadis, sebaik-baik perbicaraan, perkataan ialah kitabullah, yang ini Al-Quran. Dan sebaik-baik hidayah adalah hidayah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa syarrul umuri muhdasatuha. Dan seburuk-buruk urusan adalah perkara-perkara baru berbanding ajaran asal, berbanding ajaran tulen daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang dinamakan sebagai bid'ah. Ya. Jadi moga-moga penjelasan ringkas saya ini dapat memberi kefahaman yang jitu lagi padu kepada para pendengar semua tentang apa yang dilarang, apa yang dimasukkan sebagai bid'ah yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yang dilarang oleh syariat Islam. Maka saya ulang saja secara ringkasnya, apabila kita baca hadis ini secara keseluruhan, bid'ah yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW bukanlah hal-hal dunia seperti mikrofon, seperti membaca hadis dalam laptop, membaca Al-Quran dalam handphone, melihat waktu, mengukur waktu masuk solat dengan menggunakan aplikasi dalam smartphone, dan perkara-perkara begitu. Itu bukan bid'ah. Bid'ah ialah apa yang baharu berbanding ajaran asal, ajaran tulen dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Moga-moga video ini membantu para hadirin semua. Kita jumpa dalam video akan datang nanti, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.